Assalamualaikum dan hai. Bertemu kita lagi pada hari ini dalam pembelajaran yang seterusnya dalam unit 2 Peraturan Bilik Sains. Tajuknya mematuhi peraturan bilik sains. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu peraturan bilik sains. Murid-murid boleh memerhatikan lirik yang dipaparkan pada skrin. Cikgu akan memainkan lagu dan murid-murid diharapkan dapat bersedia. Dalam kiraan 3, cikgu akan mainkan lagu tersebut. 1, 2, 3. Sisa kering, sisa kecair, mesti dibuang, jangan simpan. Anak dan bahan dan digunakan, mesti dicuci dan dikeringkan. Semasa siasatan dijalankan, patuhi semua arahan. Keselamatan diutamakan, peraturan bilik sains kita amalkan. Cikgu harap murid-murid gembira menyanyikan lagu tersebut. Jadi daripada lagu tersebut, kita dapati bahawa adanya peraturan bilik sains. Okey, apa dia peraturan yang ada dalam lagu tersebut? Kita lihat bersama-sama ya. Okey, yang pertama, sisa kering dan sisa cecair, apa yang perlu dibuat? Dibuang dan jangan disimpan. Okey, seterusnya alat dan bahan digunakan mesti dicuci dan dikeringkan. Lagi, peraturan yang ada semasa menjalankan siasatan perlu patuhi semua arahan. Okey, jadi kita perlu mematuhi peraturan bilik sains. Perhatikan gambar tersebut. Adakah semua murid dalam gambar ini mematuhi peraturan bilik sains? Ya, tidak ya. Kita dapati bahawa tidak semua murid di dalam gambar ini mematuhi peraturan bilik sains. Kita dapat lihat adanya murid yang tidak mematuhi peraturan guru. Dia tidak mendengar apa yang guru arahkan. Dan di belakang perlu kita lihat ada murid yang bergaduh. Okey, air dalam bikar telah tumpah. Okey, jadi semasa berada dalam bilik sains, kita perlu mendengar arahan guru dan mematuhi semua peraturan yang ada. Mengapakah kita perlu mematuhi peraturan bilik sains? Agaknya mengapa kita perlu mematuhi peraturan bilik sains? Ya, yang pertama, untuk memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan murid dan peralatan di bilik sains. Apakah peraturan bilik sains yang perlu dipatuhi? Okey, peraturan yang pertama ialah buang sisa pepejar ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Okey, jadi sampah yang berbentuk pepejar kita kena buang di dalam tong sampah, bakul sampah. Yang cecair kita buang ke dalam sinki. Okay, cuba kita lihat apa yang berlaku kalau kita membuang sisa cecair ke dalam bakul sampah. Cuba kita lihat. Cecair tersebut keluar mengalir ke lantai. Dan apakah pula yang akan berlaku jika kita membuang sisa pepejar ke dalam sinki? Kita lihat sinki pun menjadi tersumbat apabila kita membuang sisa pepejar. Tengok, seperti daun kertas ke dalam sinki.
Jadi kita kena patuhi peraturan, iaitu sisa pepejal buang dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Adakah kamu menjalankan penyiasatan sains dengan lancar sekiranya perkara ini berlaku? Okey, kita lihat gambar. Ini ada gambar yang tidak tersusun. Tengok dalam satu laci ini adanya apa? Semua ada. Ada magnet, adanya tanta pembesar, adanya gunting. Dia letak sekali satu tempat je. Kat sini pula kita tengok dalam sinki ini adanya bika, silinder penyukat, kelalangkun. Jadi jika perkara ini berlaku, penyiasatan yang kita jalankan akan terganggu dan tidak lancar. Jadi apa yang perlu kita buat ini? Bersihkan semua alat dan radar selepas digunakan. Kita dah belajar kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif, kita kena bersihkan semua alat dan radar selepas digunakan. Dan kemudian kita perlu simpannya ke tempat asal. Baiklah, yang ketiga, maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radar rosak atau pecah. Jadi kita kena maklumkan kepada guru jika perkara ini berlaku. Tengok berlaku. Aduh, tangan saya terluka. Saya beritahu cikgu ya. Tengok dia dah pecahkan tanta pembesar. Jadi tangan dia luka. Kawan dia nak memberitahu kepada guru. Jangan beritahu cikgu, nanti kena marah. Aduh, sakitnya, darah masih banyak. Jadi perlu bagi tahu ke tak kepada guru ni? Ya, perlu bagi tahu kepada guru. Jika tangan dah berdarah macam ini, alat pun dah rosak, perlu bagi tahu guru supaya guru dapat apa? Dapat merawatlah kamu. Kalau darah ini tidak berhenti, apa berlaku? Kamu boleh apa? Boleh pingsan ataupun kecederaan kamu menjadi makin teruk. Jadi itulah sebabnya kena beritahu kepada guru. Cikgu akan marah ke? Tidak, cikgu tidak akan marah. Benda dah berlaku ini. Buang masa saja cikgu marah kamu. Jadi kena bagi tahu supaya ini untuk keselamatan kamu. Keselamatan supaya cikgu tidak risau, ibu bapa kamu pun tidak risau dengan apa yang berlaku ini. Selain itu, apa perlu buat? Sebelum kita masuk ke dalam bilik sains, beg kamu ini perlu ditinggalkan di luar kelas. Apa yang perlu dibawa? Bawa buku dan alat tulis. Botol air boleh tak, cikgu? Botol air tidak boleh. Kalau nak minum di luar. Nanti akan menyebabkan air tumpah pula atas meja. Kena buku-buku kamu habis semua basah. Jadi beg sekolah ni kenapa letak di luar? Supaya tidak mengganggu pergerakan kamu. Nak pergi ambil radar, alat, bahan, nak buat penyiasatan, tidak terganggu. Kamu perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan selamat. Okey, mari kita jawab soalan ini. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka dalam situasi di bawah?